Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan. Percutian, itulah tajuk yang kumpulan kami pilih untuk dokumentari kali ini. Jom kenali ahli kumpulan kami. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai tempat percutian menarik kerana kepelbagaian flora dan faunanya, bukit bukau serta tempat-tempat bersejarah. Kali ini, kami akan membawa anda melihat percutian di tempat-tempat pilihan kami di Taiping dan Kota Baru. Taiping, Perak merupakan salah sebuah negeri di Malaysia yang kaya dengan warisan. Oleh itu, ia dikenali sebagai bandar warisan. Bandar warisan ini juga merupakan sebuah negeri yang mempunyai pelbagai destinasi percutian yang menarik dan bersejarah. Pada hari ini, kru kami akan membawa anda untuk melihat salah satu destinasi yang popular di negeri ini, iaitu Taman Tasik Taiping. Taman Tasik Taiping merupakan bekas kawasan lombong biji timah pada zaman British dan ianya ditukar menjadi taman awam pertama di Malaysia pada tahun 1880. Taman Tasik Taiping ini berkeluasan 64 hektar dan ianya merupakan taman tasik yang terbesar di Malaysia. Para pengunjung di Taman Tasik Taiping ini tidak akan melepaskan peluang untuk melakukan aktiviti riadah bersama rakan-rakan maupun ahli keluarga. Para penggemar senam aerobik ataupun tai chi bolehlah mengunjungi taman ini kerana taman ini mempunyai tempat yang luas dan sesuai untuk aktiviti-aktiviti tersebut. Air tasik yang tenang dan indah ini amat sesuai untuk menjadi tempat pengubat segala tekanan dan masalah yang ada dalam diri seseorang. Pokok hujan-hujan atau nama saintifiknya Samaniasaman merupakan salah satu daya tarikan bagi Taman Tasik Taiping ini. Bentuknya yang unik dan dahannya yang membentuk ala-ala pintu gerbang telah menjadikan pokok tersebut sebagai tempat bagi kaki swafoto untuk bergambar di situ. Para pengunjung gemar untuk mengunjungi Taman Tasik Taiping pada waktu pagi dan petang kerana udaranya yang nyaman serta tenang. Taman Tasik Taiping ini kebiasaannya akan dipenuhi oleh para pengunjung pada setiap hujung minggu. Keindahan tasik yang berada di taman ini pasti akan membuatkan para pengunjung berasa kagum dengan ciptaan Maha Pencipta. Suasana yang redup, nyaman dan tenang ini telah menjadikan taman ini salah sebuah taman rekreasi yang terkenal di Malaysia. Laluan yang dihiasi dengan pokok-pokok buluh ini juga merupakan tempat yang digemari oleh kaki swafoto. Di Taman Tasik Taiping ini juga ada menyediakan aktiviti mengayuh bot. Para pengunjung berpeluang untuk melawati ke Zoo Taiping kerana lokasinya yang tidak berjauhan dengan Taman Tasik Taiping. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di Taman Tasik Taiping ini adalah yang pertama, aktiviti bergambar.
Aktiviti kedua yang boleh dilakukan oleh para pengunjung di Taman Tasik Taiping ini adalah aktiviti senam robik. Aktiviti yang ketiga pula adalah aktiviti mengayuh bot. Di sini terdapat pelbagai jenis bot yang boleh dinaiki oleh para pengunjung. Salah satunya adalah Swan Paddle Boat. Di Taman Tasik Taiping ini juga ada menyediakan basikal untuk disewa. Para pengunjung boleh menyewa basikal tersebut untuk melawati Taman Tasik Taiping ini. Negeri Citi-Siti Wang Kembar ini agak seronok untuk dilawati. Lebih-lebih lagi kalau anda sudah sebati dengan suasana kota. Mana nak cari keindahan panorama alam semula jadi kalau bukan di kawasan kampung? Kalau anda datang ke Kelantan, mesti anda akan tertarik dengan keramahan rakyat negerinya. Dialek Kelantan itu sendiri agak sedap didengar di telinga. Nak kenal dengan lebih ramai orang Kelantan? Apa kata kalau anda menghabiskan masa percutian anda dengan melawat negeri ini? Boleh tahan banyak juga tempat yang menarik di Kelantan ni. Di sini kami akan membawakan anda ke lokasi yang terpilih iaitu Pasar Siti Khadijah dan Street Art. Saya Nuruddin Awalis binti Ismail. Ini saya berada di Pasar Besar Siti Khadijah yang terletak di tengah-tengah bandar Kota Baru. Pasar Siti Khadijah merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh pelancong sama ada dari luar atau dalam negeri. Nama asal Pasar Besar Siti Khadijah ialah Pasar Besar Buluh Kubu. Walau bagaimanapun, nama pasar ini ditukar oleh almarhum Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat sebagai tanda penghormatan kepada kaum Hawa yang majoritinya peniaga-peniaga di pasar ini terdiri daripada golongan wanita. Satu pemandangan yang unik di pasar-pasar di Kelantan ialah peniaga-peniaganya yang rata-rata terdiri daripada kaum wanita yang terkenal dengan minat berniaga. Pasar ini mempunyai 4 tingkat dan berbentuk segi 8. Tingkat bawah pasar ini dikhususkan untuk barangan basah seperti ikan, ayam, udang, daging, sotong, sayur-sayuran, santan dan sebagainya. Tingkat 1 pula diperuntukkan kepada barangan makanan kering seperti serunding, keropok, rempah ratus dan sebagainya yang merupakan sejenis makanan Kelantan yang sangat terkenal di sini. Di tingkat 1 juga terdapat pelbagai jenis lauk pauk seperti soto masak merah, daging masak merah, udang masak merah, ayam percik, ikan percik, nasi kerabu, nasi belauk, nasi dagang, laksam, laksa, somtam, nasi sup dan sebagainya yang merupakan antara makanan yang paling tersohor bagi rakyat Kelantan. Selain itu, terdapat juga kuih muih tradisional negeri Kelantan ialah seperti akak, jala emas, tahi itik, buah tanjung, tepung pelita, nekbat, serabai dan pelbagai lagi kuih muih lain yang dijual di sini. Tidak lupa juga dengan etok atau dikenali sebagai etak yang begitu sinonim dengan masyarakat Kelantan kerana ia merupakan kudapan khas ketika menikmati nasi kerabu.
Etok juga boleh menjadi penambah selera kerana rasanya yang lemak manis. Ramai yang tidak mengenali etok, terutamanya luar Kelantan. Etok merupakan haiwan kerang-kerangan yang menetap di kawasan air bersepadan kawasan air tawar dan air mesin. Bagi orang Kelantan, etok sudah menjadi satu kudapan yang sama seperti keropok yang dinikmati ketika bersantai, menonton televisyen atau berkelah. Etok boleh dimasak dalam beberapa cara, antaranya gulai lemak putih, singgang, salai dan berempah. Yang paling popular di Kelantan adalah secara salai. Etok salai terdiri daripada dua, iaitu pedas dan manis, yang sinonim dengan masyarakat Kelantan yang sangat suka dengan rasa pedas. Di Pasar Besar Siti Khadijah dapat jualan pakaian seperti kain batik, kain sarung, telekung sembayang dan sebagainya. Di pasar ini paling tersohor adalah jualan kain batik. Para pengunjung yang datang ke Kelantan dan ingin membeli kain batik boleh dicari di pasar ini kerana pelbagai pilihan jenis kain dan jenis corak yang cantik-cantik ada di sini. Kesemua corak dan warna kain batik menunjukkan kain itu sangat mahal, tetapi harga kain batik di Kelantan amatlah murah berbanding di negeri lain kerana kain batik tersebut dihasil sendiri oleh orang Kelantan. Seterusnya, perut belanga juga dijual di Pasar Besar Siti Khadijah. Perut belanga merupakan salah satu perkakasan memasak bagi seluruh rakyat. Di Pasar Besar Siti Khadijah juga terdapat jualan cenderamata bagi pelancong yang berkunjung di pasar tersebut. Antaranya ialah pelikat peti, keychain dan sebagainya yang melambangkan negeri Kelantan. Selain itu, terdapat juga jualan kraft tangan seperti mini wau bulan yang tersohor di negeri Kelantan. Satu lagi tarikan di Bandar Kota Baru yang tidak wajar dilepaskan peluang oleh pelancong luar Kelantan ialah Kota Baru Street Art. Mungkin ada dalam kalangan warga Kelantan sendiri yang belum menjejakkan kaki ke sini. Memasuki lorong yang diceriakan dengan street art yang terletak di Jalan Datuk Pati, Bandar Kota Baru, anda bakal dikejutkan dengan betapa kreatifnya mural yang dihasilkan di sini. Satu lagi tarikan yang berada di Kota Baru yang tidak wajar dilepaskan peluang oleh pelancong daripada luar dan juga dalam Kelantan, iaitu KB Street Art. So KB Street Art ini hanya mengambil masa hanya 5 minit sahaja dari Pasar Besar Siti Khadijah. Lokasinya yang terletak di celah-celah bangunan di Medan Ilmu, Kota Baru yang berhampiran dengan Bulatan Bandar Kota Baru. Tidak ketinggalan juga terdapat mural-mural kebudayaan dan juga kesenian negara Timur Tengah. Termasuklah permaidani, pokok tamar, unta dan sebagainya. Selain itu, lukisan di sini agak menusuk hati, di mana lukisannya menggambarkan suasana-suasana yang di Palestin. Setiap lukisan mempunyai penyampaian yang tertentu, terutamanya gambaran suasana yang sedang menimpa rakyat di Palestin.
ke mana nak pergi pada musim cuti sekolah nanti, apa kata kalau anda ke Kelantan? Negeri yang terletak di pantai timur ini ternyata banyak tarikannya seperti tempat untuk bershopping dengan pasar-pasarnya yang terkenal dan anda sekeluarga dapat mempelajari dan melihat sendiri budaya tradisional masyarakat Kelantan dan tempat-tempat bersejarah. Rakyat Malaysia sepatutnya berbangga dengan banyaknya tempat-tempat menarik untuk dikunjungi di dalam negara kerana pelancongan dalam negara dapat mengurangkan kos percutian sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Membeli belah ke kedai sakan, pergi bersama Ibu Awani. Percutian kami telah dibentangkan. Tamatlah sudah dokumentari ini.